Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan bentangkan tajuk kontrak wadiah ataupun akad al-wadiah. Okey. Sebelum saya teruskan, saya akan perkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 6 orang, iaitu Sharifah Nur Atira binti Said Agil, saya, Nur Alia Nazifah binti Abdul Salam, Salius Fina binti Awaluddin, Nurul Husna Dalila binti Hakim, Nur Husnina binti Termizi, Hairunisa binti Halil. Okay. Saya akan teruskan dengan definisi wadiah. Okey, definisi wadiah dari segi bahasa ialah simpanan atau taruhan. Dari segi istilah, satu akad perjanjian di antara pihak pemilik harta bersetuju menyerahkan hartanya atau mengamanahkan hartanya kepada seseorang tertentu atau kepada pihak tertentu dengan tujuan untuk disimpan atau dijaga keselamatannya. Okey. Perkataan wadiah ni ialah perkataan Arab yang bermaksud dalam penggunaan bahasa sesuatu yang ditinggalkan kepada seseorang supaya dijaganya. Fuqaha menggunakan perkataan ini dengan memberi pengertian khusus. Fuqaha Hanafi mentakrifkannya sebagai memberi kuasa kepada seseorang supaya menjaga harta miliknya secara terang atau secara tidak terang. Okey, contohnya, seorang pemilik barang berkata kepada seseorang, saya meninggalkan barang saya ini kepada anda supaya dijaga. Dan jawab yang penerima tu, dia akan menjawab, saya menerima. Maka, dengan penerimaan itu, terjadilah kontrak wadiah. Fuqaha Syafi'i dan Maliki pula mentakrifkan kontrak wadiah sebagai pemilik barang yang mewakilkan kepada seseorang supaya menjaga barangnya atau sesuatu yang dihormatinya dengan cara yang khusus. Okey, contohnya barang-barang saya bila kita duduk asrama, saya duduk asrama, saya akan minta tolong rakan sebilik saya tu tolong jagakan barang saya ketika saya tiada di asrama. Ketika saya tiada di bilik. Contohnya macam saya pergi ke kelas ataupun saya balik ke rumah. Mesti ada tinggalkan barang-barang tu kan. Jadi saya akan minta dia, amanahkan dia untuk jaga saya punya barang dekat asrama tu. Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alia Nazifah binti Abdul Salam. Okey, pada hari ini saya akan berkongsi tentang asas keharusan dalam kontrak wadiah. Okey, antara nas Al-Quran dan juga hadisnya adalah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-58 yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kamu supaya menunaikan amanah kepada orang yang berhak. Seterusnya firman Allah Subhanahu Taala juga yang bermaksud maka tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkannya. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang memberikan kamu amanah dan janganlah kamu khianati orang yang mengkhianati kamu. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya akan terangkan buku Nasyarah Wadiah. Dua pihak yang berkontrak iaitu penyimpan adalah pemilik barang dan juga penjaga simpanan. Mereka yang berkontrak ni mestilah berkelayakan, berakal dan balik. Okey, seterusnya, orang yang tidak layak menjadi penyimpan dan penjaga simpanan adalah seperti berikut: kanak-kanak dan orang gila. Yang kedua, orang yang ditahan daripada membelanjakan harta kerana safir iaitu bodoh. Dan yang terakhir, orang Islam tidak dibenarkan meminta orang bukan Islam menyimpan mushaf Al-Quran kerana mereka tidak dibenarkan membawa dan menyentuhnya. Kita tidak boleh meminta orang bukan Islam untuk menyimpannya. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Husnina binti Termizi. Okey, untuk rukun dan syarat wadiah yang ketiga iaitu barang simpanan. Okey, barang simpanan ni mestilah sesuatu yang dihormati, iaitu yang kita ada, yang kita dipelihara.
walaupun barang tu tak diiktiraf oleh syarak sebagai harta. Contohnya bijiran gaduh yang sedikit dan najis seperti anjing buruan dan bajak. Okey, barang-barang yang tak dihormati menurut syarak, contohnya kinzi ataupun alat-alat hiburan yang melalaikan. Okey, barang seperti ini tak boleh disimpan ataupun diminta untuk disimpan. Okey, barang-barang ni juga tertakluk kepada hukum wadi'ah. Lafaz terbagi kepada 4 faktor. Faktor yang pertama ialah penawaran ijab dan persetujuan kabul. Contohnya, pemilik berkata, saya simpan baju ini pada anda. Yang kedua, penjaga pula berkata, saya terima. Yang ketiga, lafaz yang digunakan tidak semestinya secara langsung, di mana lafaz yang tidak langsung kinayah tetapi disertakan niat dan petunjuk sudah memadai. Dan akhir sekali ialah yang keempat, lafaz ini tidak semestinya diucapkan oleh kedua-dua belah pihak. Sekiranya sebelah pihak sahaja yang mengucapkannya, maka sebelah pihak lagi akan membuat sesuatu yang menunjukkan persetujuan. Seterusnya ialah hukum aplikasi hukum kontrak wadi'ah. Yang pertama ialah orang yang diamanahkan memegang barang itu mestilah menjaga barang mengikut uruf dan kebiasaannya. Maksudnya ikut barang yang kita jaga macam mana barang tu, jangan bagi dia rosak lah. Yang kedua, pemegang amanah mesti menyerahkan barang itu kepada pemiliknya atau wakilnya. Yang ketiga, jika pemilik barang atau pemegang amanah mati sedangkan barang itu masih berada di tangan pemegang amanah, atau warisnya, maka ia diserahkan apabila pemilik atau warisnya menuntut atau minta balik barang tu. Yang seterusnya, pemegang amanah mesti memulangkan barang amanah itu apabila diminta oleh pemilik atau pemegang amanah, tidak boleh melengahkan penyerahan itu. Jika tidak diserahkan segera, tiba-tiba berlaku kerosakan kepada barang itu, akan ada ganti rugi yang perlu dikenakan. Yang terakhir, barang yang diamanahkan untuk dijaga itu adalah barang amanah. Jika rosak, ia tidak dikenakan ganti rugi ke atas pemegang amanah, kecuali jika ia berlaku kerana kecuaiannya.